Assalamualaikum dan hai semua, nama saya Abdul Aziz bin Mariani dan selamat datang ke pembentangan projek bagi kumpulan kami dengan tajuk komponen rumah kami dalam subjek kejuruteraan pembinaan DAC 12302. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli dalam kumpulan saya. Pertama, diri saya sendiri, Abdul Aziz bin Mariani dengan nombor matrik AA200311. Yang kedua, Nur Akila binti Hisham dengan nombor matrik AA200404. Yang ketiga, Darwish bin Ahmad Nasri dengan nombor matrik AA201151. Yang keempat, Siti Nur Aisyah binti Zula Sama dengan nombor matrik AA200762. Dan akhir sekali, Muhammad Arif Aiman bin Muhammad Aziz dengan nombor matrik AA200254. Apakah itu pembinaan? Adakah pembinaan penting? Pembinaan merupakan sebuah proses yang amat penting dalam sesebuah negara bagi membantu negara dalam mencapai kemajuan dari segi ekonomi, sosial dan juga pentadbiran. Pembangunan akan sentiasa berubah dari masa ke semasa kerana peralatan di negara yang semakin bertambah maju dan bertambah canggih. Tetapi, elemen-elemen yang penting juga memainkan peranan dan perlu dikekalkan bagi memastikan sesuatu bangunan yang dibina itu kekal teguh berdiri, selamat dan selesai untuk didiami. Antara elemen-elemen yang kami akan bentangkan dalam pembentangan pada hari ini adalah bumbung dan kemasannya, struktur dari kebentuk tangga, dinding dan kemasannya, tingkat dan pintu, lantai dan kemasannya, siling dan kemasannya, tiang dan kemasannya, rasuk dan kemasannya, dan akhir sekali adalah penyambung. Assalamualaikum and hai, nama saya Abdul Aziz bin Mariani dan hari ini saya ingin menerangkan tentang bumbung. Bumbung pada kediaman lokasi saya adalah bumbung berjenis tile. Apakah itu bumbung? Bumbung merupakan salah satu daripada binaan superstruktur. Bumbung ialah bahagian atas sekali struktur bangunan. Bumbung memberi perlindungan kepada penghuni rumah daripada angin, panas matahari, hujan dan debu. Bumbung dibina adalah untuk menanggung beban mati struktur bumbung tanpa mengalami lenturan atau pesongan yang berlebihan sehingga berlakunya perubahan bentuk. Bumbung juga membantu dalam menstabilkan suhu bangunan. Pembinaan bumbung mestilah mengikuti beberapa faktor pemilihan seperti ekonomi, cuaca dan kehendak cahaya, bebanan bumbung, kemudahan penyelenggaraan dan lain-lain lagi. Terdapat beberapa faktor dalam pemilihan jenis bumbung. Pertama adalah cuaca dan kehendak cahaya. Reka bentuk perlulah disesuaikan dengan iklim tempat bangunan dibina. Pemilihan bahan-bahan juga perlulah sesuai dengan cuaca setempat. Kedua adalah nilai estetika. Nilai estetika bertujuan untuk menarik perhatian pembeli dengan memberikan pandangan yang aman, harmoni dan cantik. Ketiga adalah ekonomi. Kos pembinaan dan penyelenggaraan perlulah diambil kira bagi menentukan penutup jenis bumbung. Kos penyelenggaraan juga perlu dimasukkan ke dalam pengiraan sekiranya terdapat bumbung yang bermasalah atau rosak. Yang keempat adalah saiz dan bentuk bangunan. Saiz dan bentuk bangunan tergantung pada struktur atau sistem yang akan dibina berdasarkan standard yang telah ditetapkan oleh badan tertentu. Namun, kebiasaan spesifikasi pada sistem keseluruhan terhad pada bentuk bangunan. Jenis bangunan serta bahan yang digunakan akan diambil kira semasa menentukan bumbung yang akan digunakan. Kelima, kemungkinan ubah suai. Hal ini kemungkinan terjadi apabila ingin mengubah kemasan bumbung. Selain itu, bumbung yang telah rosak dan tidak selamat untuk dipakai. Keenam, bebanan bumbung. Bebanan bumbung merupakan beban yang dikenakan terhadap bumbung seperti kemasan bumbung. Lenturan atau pesongan yang terlalu banyak menyebabkan perubahan bentuk. Jadi, kemasan dipilih perlu diambil kira kerana ia merupakan beban utama kepada bumbung. Yang ketujuh ialah kemudahan penyelenggaraan. Hal ini melalui beberapa proses iaitu tinjauan, inspection, pemeliharaan, maintenance friendly, memperbaiki, repair dan akhir sekali adalah penggantian iaitu replacement. Kategori bumbung. Bumbung mempunyai dua kategori iaitu bumbung rata dan juga bumbung curam. Apakah itu bumbung rata? Kecurunan bumbung rata adalah kurang daripada 10 darjah. Sudut bumbung juga bergantung kepada jenis penutup bumbung. Bumbung kelihatan kurang kemas. Apakah itu bumbung curam? Kecurunan bagi bumbung ini adalah antara 10 darjah hingga 70 darjah, bergantung pada jenis bahan penutup yang digunakan, mengadakan ruang kemudahan. Jadi, bumbung curam ini mempunyai 5 jenis, iaitu bumbung ganding, couple roof, bumbung ganding tertutup, closed couple roof, bumbung simpai, collar roof, bumbung gulung-gulung, hurling roof, dan juga bumbung pisang sesikat, lean to roof.
Proses pembinaan bumbung. Pertama, memasang kekuda bumbung. Setelah kerja mengikat batu selesai, kerja pemasangan bumbung akan dilakukan. Kerja-kerja ini dilakukan oleh pekerja-pekerja yang mahir sahaja. Kedudukan bumbung adalah berbentuk segitiga, iaitu hasil gabungan anggota bumbung seperti pengikat, jeriau shilling, kasar penumpang dan juga sebagainya. Pemasangan kekuda bumbung boleh dibina dengan kayu yang dipotong mengikut saiz yang telah ditetapkan. Jika menggunakan kayu, sambungan yang dilakukan akan menggunakan paku. Kedua adalah proses pemasangan kerangka bumbung. Plat tembok diletakkan di atas rasuk bumbung dan dipakukan. Lalu, tetulang perabung diletakkan di atas tiang dan dipakukan sekali lagi. Seterusnya, pemasangan antara tiang dengan tiang yang lain akan dipasangkan ke kuda. Jarak antara ke kuda adalah 2 sahaja. Akibat jarak antara ke kuda terlalu dekat, maka kerangka yang dibina terdiri daripada kasar iaitu rafter dan beroti iaitu paling. Jarak antara beroti ke beroti menggunakan kayu adalah bergantung kepada saiz atap genting yang digunakan. Beroti dan kasar dibina di mana kedudukan hujungnya berlebihan daripada paras dinding. Di hujungnya dipakukan papan muka, fascia board untuk pembinaan tumpu kasar. Ketiga adalah proses penutup bumbung. Penutup bumbung mestilah yang diperbuat daripada bahan kalis air. Jenis penutup bumbung yang digunakan ialah penutup bumbung genting tanah liat ataupun tile. Genting tanah liat diperbuat daripada tanah liat dan melalui proses pemanasan bagi tujuan pengeringan. Alatan, bahan dan mesin yang digunakan dalam pembinaan bumbung pertama adalah penukul, paku, genting tanah liat, kayu resak, kren untuk menaikkan bumbung, kayu 1/2, bahan penembat aba, getah rebung, perabung U dan juga tangga. Perbandingan jenis bumbung bagi bumbung tel dan bumbung zinc. Kelebihan bagi bumbung tel adalah kuat dan tahan cuaca, memberikan kesejukan pada rumah dan tahan lama. Manakala kelebihan bagi bumbung zinc tidak tumbuh lumut, lebih ringan daripada bumbung jenis lain dan mudah dipasang dan diselenggara. Kekurangan bagi bumbung tel pula adalah mudah berlumut dan mudah pudar warnanya, kos yang tinggi, pemasangan yang sukar. Manakala kekurangan bagi bumbung zinc adalah bunyi yang bising apabila waktu hujan, tidak menyerap haba dengan baik dan harga yang tidak menentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwish bin Ahmad Nazri dan hari ini saya akan membentangkan tentang tangga. Tangga adalah satu siri binaan anak tangga pada bangunan yang menghubungkan satu aras lantai ke aras lantai yang lain. Yang kedua ialah bagi fungsi tangga pula ialah tentunya sebagai jalan naik dan turun antara tingkat lantai. Terdapat 4 faktor penting dalam pemilihan jenis tangga. Yang pertama ialah kegunaan tangga. Yang kedua ialah ruang bukaan bagi tangga yang dibina. Yang ketiga ialah ukuran naik dan curam yang dikehendaki. Yang keempat ialah reka bentuk yang paling berkesan dan ekonomi. Seterusnya, terdapat 4 jenis tangga yang biasa digunakan di Malaysia. Yang pertama ialah tangga larian lurus. Yang kedua ialah tangga suku pusingan. Yang ketiga ialah tangga separuh pusingan. Dan akhir sekali ialah tangga geometri. Terdapat 4 pula bahan binaan tangga. Yang pertama, tangga yang diperbuat daripada konkrit bertertulang. Yang kedua ialah tangga keluli. Yang ketiga ialah tangga kayu. Dan sekali ialah tangga kaca. Bagi kaedah pembinaan pula ialah yang pertama ujian starter bar dan ujian cube. Struktur tingkat atas dan tingkat bawah yang hendak dihubungkan struktur rasuk telah siap dan sempurna. Pastikan semasa kerja-kerja konkrit struktur rasuk dibuat, starter bar untuk tangga telah dipasang dengan baik. Yang kedua pula ialah memasang formwork dan reinforcement bar. Reinforcement bar, formwork hendaklah dipasang dengan kayu ataupun besi sebagai sokongan. Pasang reinforcement bar di atas dan di dalam formwork. Pastikan di bahagian penyambung bar yang baru dengan starter bar disambung dengan baik seperti dalam arahan pembinaan. Yang ketiga ialah jurutera tapak iaitu RE dan penyelia kerja tapak iaitu COW diluluskan
Wakil perunding di tapak seperti jurutera, tapak RE dan penyelia kerja tapak COW akan datang memeriksa dan meluluskan kerja-kerja menuang konkrit dilaksanakan sambil diawasi oleh jurutera tapak RE dan penyelia kerja tapak COW. Proses curing dan letakkan guni. Proses curing akan dilaksanakan dengan meletakkan guni di atas konkrit tersebut dan basahkan supaya konkrit tersebut keras dalam kualiti yang baik. Yang kelima, selepas itu ditunggu selama 21 hari dengan mengadakan ujian QOP pada konkrit tersebut dan mencapai grade yang diluluskan. Kerja-kerja membuka formwork akan dilakukan oleh pekerja-pekerja jika terdapat honeycomb. Kerja-kerja grout hendaklah dilaksanakan bagi membaiki struktur yang tidak sempurna. Bagi alatan dan bahan pula ialah yang pertama punukul, paku, pemotong bak, gergaji, pita pengukur, sesiku L, pembancuh simen, kereta sorong, timba, sudip, cakul, skop, gunting untuk memotong logam, papan lapis, tertulang daripada besi atau keluli. Seterusnya saya akan mengulas tentang perbandingan jenis tangga, iaitu konkrit bertertulang dan kayu. Bagi konkrit bertertulang pula, bagi kelebihannya ialah lebih kuat berbanding kayu dan tidak mudah terbakar. Kayu pula lebih ringan berbanding tangga konkrit bertertulang. Pemasangan tangga dengan kadar lebih cepat. Bagi kekurangan konkrit bertertulang pula ialah lebih berat dan pemasangan tangga yang lambat berbanding kayu. Kayu pula, kelemahan bagi kayu ialah tidak kuat sangat dan mudah terbakar. Elemen yang saya ingin bincangkan ialah dinding. Dinding direka bentuk sebagai komponen struktur yang dibina secara tegak iaitu 90 darjah. Antara bahan yang boleh digunakan untuk pembinaan dinding ialah bata, konkrit, keluli ataupun komposit. Dinding berfungsi untuk menanggung beban. Malah dinding juga berfungsi untuk memberi perlindungan kepada manusia daripada kesan cuaca atau sebagai pembahagi ruang dan bilik dalam sesuatu bangunan. Sekarang saya ingin membincangkan tentang faktor-faktor pemilihan dinding. Yang pertama, kestabilan. Dinding perlulah kukuh dan stabil supaya tidak mudah runtuh. Yang kedua, kekuatan. Dinding perlulah dapat menanggung beban serta menahan daya mampatan dan tegangan. Antara contoh beban ialah beban sendiri, beban tindih dan tekanan sisi. Yang ketiga, rintangan kebakaran. Dinding berupaya menahan api apabila berlakunya sebarang kebakaran. Yang keempat, ketahanan cuaca. Dinding berupaya menahan suhu yang terlalu panas atau yang terlalu sejuk dan merintangi air hujan daripada meresap ke dalam dinding. Yang kelima, rintangan pengaliran dan penyerapan bunyi. Kaedah pembinaan dan jenis bahan yang digunakan mempengaruhi kebolehan dinding. Kebolehan dinding dalam apa? Kebolehan dinding dalam menyerap dan mengalirkan bunyi. Sekarang, jenis-jenis dinding. Dinding terbahagi kepada 3 jenis iaitu dinding tanggung beban, dinding panel dan dinding monolit. Dinding tanggung beban dikenali juga sebagai dinding galas beban dan ia menanggung beban kenaan iaitu seperti daripada rasuk, lantai dan bumbung dan beban mati iaitu beratnya sendiri. Bata kejuruteraan selalu digunakan dalam pembinaan dinding tanggung beban. Yang kedua, dinding panel dibina daripada panel yang dipasang pada kerangka dan ia hanya menanggung bebannya sendiri. Yang ketiga, dinding monolit. Dinding monolit ini ialah istilah kepada dinding padu tunggal dan ia terdiri daripada satu unit dinding tanpa sambungan. Sekarang saya ingin membincangkan tentang kaedah pembinaan dinding bata. Langkah pertama, menyediakan bahan dan bancuhan mortar. Sebelum kerja ikat bata dilakukan, bahan-bahan dan alatan-alatan kerja perlulah disediakan terlebih dahulu. Sediakan bancuhan mortar iaitu nisbah 1:3. Bancuhan mortar terdiri daripada campuran kapur, pasir dan air. Langkah kedua, menentukan tempat, sudut dan jenis ikatan bata. Di sini,
tali pembenang dan pelambab akan diikat pada setiap sudut untuk panduan dalam memastikan keselanjaran setiap butir bata dan lapisannya. Langkah ketiga, meletakkan mortar lebih kurang sama dengan saiz asal bata, kemudian letakkan bata penuh di atas mortar dan ratakan dengan mengetuk bata tersebut menggunakan sudik semen. Langkah yang kelima, mengemaskan lebihan mortar dengan menggunakan sudik bata. Kemudian, ukir garisan kecil antara batu bata dan mortar untuk membantu melindungi dinding daripada kesan pemendakan. Seterusnya, uji kestabilan bata. Kestabilan bata diuji dengan menggunakan penimbang air. Kemudian diikuti dengan bata penuh sebagai bata kedua bagi lapisan yang pertama. Ulang langkah 3 hingga 6 sehingga bata siap dilekatkan bagi lapisan pertama untuk dinding. Seterusnya, meletakkan kasar X-mat. Kasar X-mat diletakkan jika ketinggian dinding melebihi 3 lapisan. Hal ini bertujuan untuk menguatkan lagi kekuatan dinding. Ulang langkah 3 hingga 7 sehingga ketinggian yang diingini. Dan langkah yang terakhir, proses pengeringan. Dinding dibiarkan kering supaya ia lebih kuat dan kukuh. Jadi sekarang kerja kemasan dinding bata pula. Langkah pertama, kita perlulah bersihkan permukaan dinding terlebih dahulu bagi persediaan untuk kerja melepa. Langkah kedua, basahkan permukaan dinding supaya lepa tidak kering dan berhati-hati bagi mengelakkan lepaan daripada tidak melekat pada permukaan yang terlalu basah. Langkah ketiga, memeriksa keratan dan kedudukan tegak dinding bagi menentukan tebal lepa yang dikehendaki. Langkah keempat, melakukan lepaan kasar. Lapisan lepa kasar dibiarkan terlebih dahulu, kemudian barulah dilepakan satu lapisan lagi yang diratakan dengan menggunakan pemaras kayu. Langkah kelima, menghilangkan kesan pemaras keluli. Lapisan akhir atau penyudah dilepakan dengan pemaras keluli dan menggunakan cooler sponge bersama dengan air supaya permukaannya lebih licin dan kemas setelah kering. Langkah yang terakhir, kerja kemasan dilakukan. Selepas kering, kerja kemasan seperti mengecat dinding boleh dilakukan. Alatan, mesin dan peralatan yang digunakan dalam pembinaan dinding. Antaranya ialah sudik bata, alat aras spirit iaitu untuk menguji kestabilan bata, tanding getah, pemaras kayu dan pemaras keludi yang digunakan dalam lepaan dinding, pita pengukur, penyodok, kereta sorong, tukul bata, sesiku keludi, kasar X-mat yang digunakan untuk mengukuhkan lagi kekuatan dinding, tali pembenang, cooler sponge, baldi untuk mengangkut bancahan mortar yang telah siap, papan mortar, pelambab, mesin pembancuh dan akhir sekali paku. Perbandingan jenis dinding antara dinding bata dan dinding monolit. Kita mulakan dengan kelebihan dinding bata. Yang pertama, tidak mudah terbakar. Bata muka boleh dijadikan hiasan tanpa perlu dilepa, tahan serangan asid atau alkali dan boleh menjadi dinding luar dan dinding dalam. Manakala dinding monolit pula, pembinaan yang pantas, tidak memerlukan kerja lepaan dinding, ketahanan dan kualiti pembinaan yang sangat tinggi dan ia juga boleh menjadi dinding luar dan dinding dalam bagi sesuatu bangunan. Kelemahan dinding bata pula ialah mempunyai kekuatan tegangan yang rendah, kerja menerak bata memerlukan pekerja yang mahir dan cuaca yang melampau boleh menyebabkan penurunan bata. Bagi dinding monolit pula, kelemahannya ialah pembinaan dan penyelenggaraan yang sukar, memerlukan pekerja mahir untuk memasang pada kedudukannya dan memerlukan kotak acuan yang khas. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Aiman bin Muhammad Razi, nombor matriks A2000254 dan hari ini saya akan membentangkan tentang pintu. Pintu adalah salah satu komponen yang panjang yang paling penting dalam sebuah rumah. Selain melindungi rumah, pintu ialah sebuah objek halangan yang keras dan rata serta seseorang dapat membuka dan menutupnya agar dapat pergi ke bilik atau tempat lain. Pintu terbahagi kepada dua komponen iaitu daun pintu dan kerangka pintu. Fungsi utama kayu adalah sebagai laluan keluar masuk dan membolehkan lalu lalang. Selain itu, ianya juga sebagai komponen sebahagian daripada dinding atau penyekat.
Antara faktor pemilihan pintu adalah pengekalan bentuk dan kekuatan. Pintu haruslah kuat dan mampu bertahan dalam segala halangan dan permasalahan. Selain itu, faktor keselamatan juga merupakan antara faktor pemilihan pintu. Pintu haruslah selamat digunakan serta tiada risiko-risiko yang boleh membahayakan nyawa seseorang. Lagi, penebat api, pintu ini haruslah menjadi penebat api. Pintu ini berupaya untuk bertahan daripada serangan api. Dan akhir sekali adalah perintang api. Pintu mempunyai darjah ketahanan api minimum tidak kurang dari setengah jam mengikut standard yang diuji. Terdapat beberapa jenis pintu. Sebenarnya ada banyak jenis pintu ini, tapi saya akan hanya menamakan hanya 3 saja pintu, iaitu pertama sekali adalah pintu kayu. Kayu adalah bahan yang paling umum untuk membuat corak pintu rumah. Pintu ini sesuai dengan segala jenis bangunan. Penggunaan bahan kayu ini bukan sahaja pada bahagian bingkai, namun pada bahagian daun pintu juga. Dengan penamaan yang bagus, pintu kayu mampu menunjukkan kesemula jadian rumah anda. Selain itu, lagi satu adalah pintu bangsal. Hanya terdapat populasi yang sedikit saja yang menggunakan pintu bangsal, atas sebab bergolongan dalam pintu-pintu tradisional. Walau bagaimanapun, terdapat juga kebaikannya pada tempat tinggal yang menggunakannya. Pintu bangsal merupakan pintu berangka dengan penutup dari papan kayu yang disusun dengan tegak. Pintu bangsal ini mempunyai engsel yang berfungsi sebagai rangka bergantung dan rangka penutup. Pintu ini biasa digunakan pada gudang, pintu kandang haiwan dan pintu belakang rumah. Dan akhir sekali adalah pintu kaca. Pintu kaca sering digunakan sebagai penghalang antara ruang tamu dan bahagian luar. Bahan kaca yang mudah menembusi cahaya ini membuat pintu ini sesuai digunakan pada bilik yang memerlukan sinaran matahari. Okey, pada kaedah pembinaan pintu pula, pada sebelum pembinaan, penyediaan barangan dan keperluan seperti pintu dan alat-alatan untuk memasangkannya. Selain itu, sediakan pintu yang sudah mempunyai tombol dan engsel pintu. Pada semasa pembinaan pula, mula membetulkan keadaan. Mulakan dengan melukis garis pipe di dinding. Ukur 1/2 inci dari bukaan kasar di sisi engsel pintu. Menggunakan tingkat 6 inci atau 4 inci, lukis garis aras ke bawah drywall. Seterusnya adalah pasang penakap pemasangan pintu. Pasang 6 penakap pemasangan pintu ke bahagian luar jam pintu. Bingkai kayu di jam pintu. Bingkai kayu tempat di pintu dipasang sebelumnya. Letakkan pendakap di belakang ketiga-tiga engsel. Pasang 3 penangkap yang tinggal di seberang jam. Braket pertama hendaklah 8 inci dari atas. Pendakap seterusnya tepat di atas kait-kait. Dan pendakap terakhir 8 inci dari bahagian bawah pintu. Seterusnya adalah letakkan pintu kebukaan di atas blok atau penutup. Letakkan 1/2 blok di bawah pintu jika pemaidani atau kayu keras akan dipasang, atau blok 1/4 inci jika memasang lamina. Dilarang memasang pintu di lantai yang masih belum selesai. Dengan menggunakan saluran pipe di dinding, skru pada pendakap di bahagian engsel pintu. Kemudian skru dalam 2 pendakap. Seterusnya menggunakan takuk rujukan yang sama dengan pendakap pertama. Setelah 3 pendakap dipasang ke dinding, menggunakan takuk rujukan yang sama untuk masing-masing. Pintu kini rata. Akhir sekali adalah pasang selongsong di sekitar pintu yang dipasang. Selongsong juga disebut trim. Adalah jalur kayu yang menyembunyikan sendi dan beberapa bahagian engsel. Dilakukan dengan betul, trim akan menyembunyikan pendakap pemasangan pintu dengan sempurna. Pada akhir pemilihan pula, kita harus mengemas dan mengecat daun pintu untuk hiasan dan pengemasan. Dan mengemas kita juga harus mengemas persekitaran pintu untuk mengelakkan kemalangan. Alatan yang digunakan semasa pemasangan pintu adalah tangga, skru, pemutar skru, pita pengukur, alat aras spirit, pendakap, pintu, engsel dan penyapu kayu. Perbezaan antara pintu kayu dan pintu kaca. Pintu kayu kelebihannya adalah sesuatu digunakan oleh semua jenis rumah. Ia juga mudah dibentuk dan mudah menahan dari cuaca, tidak mudah untuk tercalar. Pada kekurangannya pula adalah memerlukan lapisan zinc untuk menahan daripada air. Ianya juga terdedah terhadap proses nipu hawa. Pada pintu kaca pula, kelebihannya adalah menciptakan permukaan yang bersih, luas dan terang. Material kaca tempered tidak mudah pecah dan mempunyai daya tahan yang tinggi, dan akhirnya ia juga mudah untuk dibersih.
Pada kekurangan pula, ianya memberikan kepemanasan bumi akibat pantulan sinar cahaya matahari. Dan apabila sering terkena hujan, proses oksidasi dilakukan sehingga memerlukan pembersihan berkala. Pada tingkap pula, tingkap adalah bukaan yang jelas di dinding atau pintu yang memantulkan cahaya serta udara dan suara. Tingkap boleh dimasuk jika tidak ditutup atau terkunci. Biasanya, tingkap terbentuk dari kaca berbingkai. Pembinaan tingkap terdiri daripada dua bahagian utama, kerangka tingkap dan daun tingkap. Fungsi tingkap adalah untuk membolehkan sinaran matahari, mengadakan pengeliran udara, merebah haba dan menghalang angin dan hujan. Antara faktor pemilihan tingkap adalah perancangan kedudukan tingkap. Pemilihan tingkap harus sesuai dengan fungsi dan jenis kegiatan yang dijalankan di ruang berkenaan. Kedudukan tingkap pula seelok-eloknya bertentangan arah angin kerana pengaliran udara dapat berlaku tanpa halangan. Faktor keselamatan adalah setiap tingkap perlu kuat, kukuh dan selamat. Binaan tingkap seelok-eloknya menggunakan bahan yang kukuh untuk kegunaan lama, tahan kesan perubahan cuaca dan udara. Elemen pencahayaan faktor seterusnya adalah elemen pencahayaan semula jadi. Kedudukan tingkap perlu berada pada arah selatan agar menerima pencahayaan yang sepenuhnya, berbanding kedudukan tingkap pada arah utara yang kurang menerima cahaya. Akhir sekali adalah persekitaran dan pemandangan yang menenangkan. Binaan tingkap perlulah perancangan yang rapi untuk mendapatkan pemandangan luar yang menarik. Hal ini demikian kerana pemandangan luar rumah dapat dan tampilkan kesinambungan dalaman dan luaran sesebuah kediaman. Terdapat beberapa jenis tingkap rumah, antaranya ialah tingkap casement window. Casement window dipasang pada bingkai dengan menggunakan engsel di luar. Mereka disukai untuk pengalih udaraan semula jadi mereka, terutamanya semasa musim panas. Tingkap ini biasa digunakan paling baik di ruang tamu, bilik tidur dan dapur. Pemandangan tingkap ini membenarkan pengudaraan yang mencukupi. Casement windows adalah pilihan untuk banyak bilik di rumah. Seterusnya adalah tingkap egress, juga dikenali sebagai tingkap pintu keluar. Tingkap ini adalah besar dan digunakan untuk masuk atau keluar sekiranya kecemasan. Salah satu manfaat terbaik yang anda akan keluar dari jendela keluar adalah cahaya semula jadi dan pengudaran semula jadi di kawasan bawah tanah rumah anda. Ianya juga meningkatkan rakaman dan persegi keseluruhan dan nilai rumah anda. Akhir sekali adalah jalusi windows. Tingkap jalusi juga dikenali sebagai tingkap louvre yang mempunyai kaca selari, akrilik atau louvre kayu yang semuanya diletakkan dalam bingkai. Tingkap ini adalah lebih popular untuk rumah lama dan selat mendata diletakkan di atas yang sama dengan sirap. Terdapat engkol yang membuka bilah-bilah dan ketika ini dihidupkan bahagian bawah bilah yang berengsel naik sehingga membuat pembukaan. Antara kaedah pembinaan tingkap egress, sebelum pembinaan, beli tingkap egress yang sesuai panjang dan lebar. Selain itu, beli dan memotong kayu mengikut panjang dan sesuai dengan tingkap tersebut. Semasa pembinaan pula, pilih bahagian mana dinding yang anda fikir akan mempunyai cahaya terbaik dan campuran terbaik dengan bahagian luar rumah anda. Sekiranya anda mahukan sinaran matahari sebagai pilihan lebih baik meletakkan jendela menghadap ke timur atau selatan. Gunakan pita pelekat untuk merancang di mana tingkap akan diletakkan di bahagian dalam dan luar dinding, membolehkan ruang yang cukup untuk header dan bingkai kayu yang akan diletakkan di sekeliling sisi. Seterusnya, gunakan penggali mekanikal seperti gerudi tukul atau menyewa seorang profesional kerana ia memerlukan banyak kekuatan kasar dan pengalaman untuk dikendalikan. Kemudian, gunakan gergaji bulat untuk memotong sepanjang jalur pita pelekat pada pembukaan pedalaman. Pindah ke bahagian luar dan sepanjang pita pelekat di sebelahnya juga. Dengan pembukaan lengkap, bina bingkai dari kayu yang dirawat mengikut arahan yang datang dengan tingkap keluar. Skru-skru meseri ke dalam asas dan pastikan mereka adalah plumb dan level. Sekarang, bahawa rangka telah dilakukan, anda boleh shimmy tertingkap ke tempat dan mula memaku ke flange dan bingkai kayu. Periksa semula dengan tahap untuk memastikan semua telah disediakan untuk penyesuaian minit terakhir dan simak untuk melihat bahawa tertingkap boleh dibuka dan tutup. Akhir sekali pada selepas pembinaan tingkap, gunakan busa pendebat untuk menutup celah. Gunakan pendebat gentian kaca di kawasan yang lebih besar di antara bingkai dan asas serta di antara bingkai dan tingkap pintu keluar. Akhir sekali, selesaikan trim di dalam dan di luar tingkap.
Alatan yang digunakan untuk memasang tingkap egres adalah tangga, kayu, tingkap, pita pelekat, gerudi tukul, gergaji bulat, skru masonry, pemutar skru mekanikal, paku, busa penebat dan penebat gentian kaca. Kini saya akan membezakan antara tingkap egres dan tingkap jalusi. Tingkap egres kelebihannya adalah terbaik untuk keselamatan dan sumber udara yang berterusan. Ianya juga sesuai untuk bilik tidur anda. Pada bahagian keburukan pula, ianya mengambil masa yang lama kerana perlu mengikut spesifikasi saiz tertentu. Masalah kelembapan sering berlaku di ruangan bawah tanah. Pada tingkap jalusi pula, kelebihannya adalah tingkap jalusi menyediakan aliran udara penting apabila tingkap lain terpaksa tertutup untuk mengelakkan hujan. Pada keburukannya ialah merupakan harta penebat yang lemah dan banyak bahagian tingkap yang meninggalkan orang yang memerlukan pengedat yang betul. Ianya juga tidak sesuai dengan cuaca sejuk. Sekian, terima kasih. Sekarang saya ingin menerangkan tentang elemen lantai. Lantai merupakan komponen struktur yang menerima beban daripada penghuni bangunan, perabot dan beban lain. Bahan yang selalu digunakan ialah kayu, konkrit atau bahan lain yang sesuai. Lantai direka bentuk dengan kukuh bagi menjamin keselesaan dan keselamatan para penghuninya. Jadi, pemilihan bahan dalam pembinaan lantai amatlah penting kerana ia boleh mempengaruhi kekuatannya. Sekarang saya ingin menerangkan tentang faktor-faktor pemilihan lantai. Yang pertama ialah kestabilan. Lantai yang kukuh menghalang daripada berlakunya keretakan dan menjamin kestabilannya. Yang kedua, kekuatan. Lantai perlulah dapat menanggung beban, tidak kira sama ada beban kenaan atau beban mati, dan dapat menahan semua jenis tekanan yang diterima oleh lantai. Yang ketiga, ketahanlasakan, mempunyai ketahanan yang lama dan diambil kira daripada beberapa faktor. Antara faktornya ialah sifat mencegah keretakan, kebakaran, kikisan, perebutan dan serangan serangga. Yang keempat ialah keselesaan. Keselesaan termasuklah sama ada suhu lantai panas atau sejuk, penebat bunyi, licin, tetapi tidak menyebabkan kegelinciran dan menarik. Yang kelima, mencegah kelembapan. Keupayaan lantai untuk menentang resapan air dan mencegah kelembapan, kerana kelembapan merupakan antara salah satu punca kerosakan lantai. Yang terakhir sekali, penyelenggaraan. Sifat lantai yang mudah dibersihkan dan tahan lasak supaya tidak perlu dijaga atau diperbaiki selalu. Jenis-jenis lantai. Lantai terbahagi kepada dua jenis, iaitu lantai bawah padu dan lantai atas. Lantai bawah padu disokong oleh tanah kerana ianya dibina di atas tanah. Ia terdiri daripada beberapa lapisan, iaitu lapisan asas, lapisan kedap, lapisan konkrit, membran kalis lembap, lapisan skrit dan lapisan kemasan. Manakala lantai atas pula, strukturnya terdiri daripada lapisan konkrit bertertulang dan lapisan kemasan. Terdapat juga yang dibina menggunakan bahan seperti keludi, kayu dan lain-lain. Kita teruskan dengan kaedah pembinaan lantai bawah padu. Lapisan yang pertama ialah lapisan asas batu pejal. Lapisan ini dibina selepas tanah tapak bangunan telah diratakan, bertujuan untuk mengelakkan berlakunya ledakan di kemudian hari. Letakkan batu kerikil atau pecahan batu bata setebal 150 mm hingga 300 mm dan padatkan. Lapisan kedua ialah lapisan kedap. Lapisan ini merupakan lapisan pasir yang diratakan di atas lapisan asas. Pasir setebal 25 mm hingga 50 mm digunakan untuk menutup celah batu dan lapisan ini dipadatkan bagi memudahkan kerja konkrit seterusnya. Lapisan ketiga ialah lapisan konkrit. Selepas lapisan kedap diratakan dan dipadatkan, lapisan konkrit dibina. Letakkan tertulang keludi dan tuangkan bancuhan konkrit setebal 100 mm hingga 150 mm bergantung kepada kegunaannya dan serta jenis tanah yang menanggungnya. Padatkan lapisan ini dan seterusnya lakukan proses pengawitan. Lapisan keempat ialah lapisan membran kalis lembap. Lapisan ini digunakan untuk menghalang air bumi daripada naik ke permukaan lantai dan sekurang-kurangnya berada 150 mm daripada aras tanah. Bahan yang selalu digunakan ialah bitumin dan ianya diletakkan di atas lapisan konkrit. Seterusnya, lapisan skrit.
Lapisan ini diturap di atas lapisan konkrit. Lapisan ini bertujuan untuk mendapatkan permukaan yang rata dan bersih bagi pemasangan kemasan. Simen mortar setebal 50 mm dituangkan dan lakukan proses pengawitan. Akhir sekali, lapisan kemasan. Kemasan digunakan untuk menampakkan permukaan yang lebih menarik dan perkara ini bergantung kepada ciri-ciri yang dikehendakinya. Pemilihan kemasan juga perlulah bersesuaian dengan ruang tersebut. Antara contoh kemasan yang boleh digunakan ialah mozaik, tubin dan batu marmar. Alatan, mesin dan peralatan yang digunakan dalam pembinaan lantai. Antaranya ialah sudir, alat aras spirit, kulir tepi, pemaras kayu, pemaras kuli, pita pengukur yang digunakan untuk mengukur, penyodok, kereta sorong untuk mengangkut bahan, penyapu konkrit, sesiku keluli, baldi untuk mengangkut bancuhan konkrit, penukul, pencakar, tali pembenang, paku, jubin, mesin membantu dan akhir sekali mesin pemadat plat. Kita akan bincangkan perbandingan jenis lantai antara lantai bawah padu dan lantai kayu. Antara kelebihan lantai bawah padu ialah yang pertama, bahan untuk menghasilkan konkrit senang diperoleh. Yang kedua, kurang penyenggaraan dan tinggi rintangan api. Yang ketiga, tahan lama. Yang keempat, bahan kedap air dan penebat haba yang baik. Yang kelima, mempunyai kekuatan mampatan yang tinggi. Manakala lantai kayu pula, yang pertama, kayu senang diperoleh. Yang kedua, penebat haba dan elektrik yang baik. Yang ketiga, mempunyai ketahan lasakan yang tinggi jika diawet. Yang keempat, mudah untuk dikerjakan seperti dipotong, dipaku dan dirata. Yang kelima, mempunyai rupa dan kemasan yang cantik apabila disapu dengan bahan kemasan. Sekarang kita akan sentuh pula kelemahan. Kita mulakan dengan lantai bawah padu. Antara kelemahan lantai bawah padu ialah mempunyai kekuatan tegangan yang rendah. Sukar diubah bentuk apabila konkrit sudah mengeras dan yang terakhir mempunyai ketumpatan yang tinggi. Manakala lantai kayu pula, ianya mudah terbakar, kecenderungan berlaku pengembangan dan pengecutan dan yang terakhir mudah diserang oleh serangga. Nama saya Siti Nur Asyam binti Zula Zama dan saya akan membentangkan berkaitan siling. Siling merupakan langit-langit atau permukaan bahagian atas satu ruang atau bilik. Siling boleh dihias mengikut cita rasa sendiri bergantung kepada aspek sesebuah bangunan itu. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak jenis siling yang diwujudkan dan akan dipilih mengikut aspek atau keperluan sesuatu bangunan itu. Kami memilih siling gantung sebagai jenis elemen bagi siling rumah kami. Terdapat 5 faktor-faktor yang kami titik beratkan dalam pemilihan siling kami. Antaranya ialah ketumpatan konkrit. Ketumpatan bukan hanya memberi kesan kepada kekuatan konkrit, tetapi ianya juga memberi kesan kepada sifat penebat dan berpisah dengan konkrit apabila terdedah kepada api. Yang kedua ialah kandungan kelembaban konkrit. Bergantung kepada jenis konkrit, konkrit boleh pecah apabila terdedah kepada api apabila kandungan kelembaban konkritnya adalah 2 hingga 3%. Yang ketiga ialah ketebalan konkrit. Ketebalan dan keseluruhan papak akan menyumbang kepada kekuatan dan penebat haba suatu struktur. Yang keempat ialah ketahanan. Ketahanan berupaya untuk mengelak daripada penyebaran api apabila berlaku kebakaran. Terdapat 7 jenis siling yang kebiasaannya digunakan ialah antaranya siling gypsum, siling plywood, siling asbestos, siling PVC, siling gabungan plywood dan gypsum, reka bentuk plafon model fiber, siling kayu dan lember sering. Terdapat 3 langkah untuk membina siling gantung. Yang pertama ialah menentukan sudut dinding. Ukur panjang setiap dinding pada satu ruang atau bilik yang hendak dipasang siling dengan pita pengukur. Catatkan dimensi ukuran dinding. Jika dinding berbentuk segi empat sama atau segi empat tepat, hanya panjang dan lebar dinding yang perlu diukur. Setelah ukur, lukiskan satu garisan di antara 10 cm hingga 12 cm daripada ruang dari atas dinding supaya mudah untuk dibaiki dan meletakkan jubin. Gunakan aras 1.2 meter dan lukis satu garisan lurus di sekeliling bilik. Jika menggunakan lampu Kalimantan, lukiskan garisan 15 cm ke bawah. Gunakan snap chalk. Jika tidak mahu melukis garisan, pegang tali snap chalk bertentangan dengan dinding dan tekapkan supaya garisan tersebut dapat dipindahkan ke dinding.
Dengan menggunakan snip timah, potong sudut dinding mengikut panjang dinding yang telah diukur. Sudut timah merupakan keluli panjang berbentuk L yang digunakan di sekeliling ruang untuk menyokong jubin dan pelari. Disebabkan sudut dinding yang dijual biasanya berukuran 2/4 meter hingga 3.74 meter panjang, maka ianya perlu dipotong terlebih dahulu supaya sesuai dengan panjang dinding. Jika di dalam suatu ruang terdapat bucu yang terkeluar atau lebih daripada dinding, potong sudut dinding tersebut mengikut panjang dinding dan lebihkan 1.3 cm panjang. Jika mahukan kemasan yang lebih cantik, potong pelari dinding ke bawah bersudut 45 darjah. Jika panjang dinding melebihi sudut dinding, gabungkan dua sudut dinding bersama. Seterusnya, sudut dinding diskrukan ke dalam kancing mengikut garisan yang telah ditanda. Stud finder digunakan untuk memudahkan mengesan lokasi stud di dalam dinding serta tandakan dengan pensil. Susunkan sudut dinding di atas selari dengan garisan yang telah dilukiskan di dinding. Gunakan 3.2 cm skru dan pemutar skru elektrik untuk melekatkan sudut dinding pada tempat yang telah ditanda. Yang kedua ialah mengaplikasikan sistem grid. Yang pertama, pelari utama dipotong mengikut kesesuaian panjang bilik yang berserenjang dengan balok kaki. Pelari utama akan menyokong berat pukal dinding. Panjang bilik diukur berseranjang dengan penyusun tali dan dipotong dan pelari utama dipotong mengikut ukuran yang betul. Jika ruang melebihi pelari utama, gunakan klip untuk gabungkan dua pelari bersama. Gunakan kapur atau tali pengikat pada setiap 1.2 meter sehingga tali tersebut sampai bertentangan dengan ruang atau bilik. Garis kapur dilekatkan pada penghujung satu bilik. Garis kapur juga ditekapkan untuk meninggalkan garisan pada penyusun tali. 1.2 meter digerakkan dan dilukiskan dalam satu garisan yang baru di atas siling. Garisan diteruskan sehingga garisan tersebut berada bertentangan dengan bucu ruang atau bilik. Skrukan skru eyelet pada setiap tali ketiga di sepanjang garisan. Skru eyelet mempunyai lubang di penghujung skru untuk memasukkan wayar di dalamnya supaya dapat digantung pada pelari utama. Letakkan skru pada 3 penyusun tali jauh pada dinding melalui kapur atau garis tali. Masukkan wayar di setiap lubang. Potong 20 cm hingga 25 cm daripada 16 kasar dawai untuk setiap eyelet. Masukkan lebih kurang 5.1 cm wayar ke dalam eyelet dan bengkokkan muncung ke bawah dengan menggunakan pelayar. Seterusnya ialah gantung pelari dengan menggunakan wayar. Pegang salah satu sudut dinding supaya sudut dinding berserenjang dengan penyusun tali. Masukkan penghujung wayar lagi satu ke dalam slot berbentuk bulat di atas pelari. Pusingkan wayar sebanyak 3 kali bagi memastikan mereka betul-betul terikat. Pelari sekunda dipasang selari dengan salur dengan memotong bersesuaian dengan tempat. Letakkan slot ke atas pelari utama pada setiap 0.6 meter di sepanjang pelari utama. Langkah yang terakhir ialah pemasangan kepingan siling. Buat lubang pada jubin untuk laluan pencahayaan atau kerja saluran terlebih dahulu. Kesan pembukaan siling yang memerlukan pembukaan untuk saluran atau permukaan yang perlu dibaiki secara ringan. Kesan penghujung saluran pada belakang jubin. Potong bentuk tersebut dengan menggunakan pisau utiliti. Bucu jubin dipotong. Satu ruang akan mempunyai bucu yang tidak akan bersesuaian mengikut saiz jubin. Ukur pembukaan grid untuk jubin dan tambahkan 0.9 cm ke dalam ukuran. Pindahkan ukuran ke jubin dan potong dengan menggunakan pisau utiliti. Tips: elakkan daripada menggunakan sebarang mesin ketika membuat potongan jubin kerana akan menghasilkan banyak habuk. Potong 0.95 cm berbibir di bucu mana-mana jubin. Tinggalkan bibir pada pelari dan buat dimensi pada jubin apabila diletakkan pada siling. Ukur 0.95 cm pada bucu yang tidak mempunyai bibir dan lukiskan garisan dengan menggunakan pensel. Buat potongan lain pada sisi jubin dengan kedalaman yang sama seperti potongan yang pertama. Untuk buang lebihan bibir, angkat jubin ke grid dan pasangkan pada atas klip. Mulakan pada pusat ruang atau bilik dan kerja melalui bucu. Buat sudut pada jubin dan angkat melalui sistem grid. Luruskan jubin sebelum menempatkan bibir pada pelari. Teruskan meletakkan jubin ke
ke siling sehingga ianya tertutup sepenuhnya. Pastikan jubin adalah sama rata ketika dipasang. Jika terdapat jubin yang tidak selari, betulkan pelari terlebih dahulu sebelum meneruskan kerja. Peralatan mesin dan peralatan yang digunakan dalam pemasangan siling antaranya ialah jubin siling, keluli berbentuk L, balok kaki, snap torque, pelari utama dan sekunda, penigur, pelayar, pisau utility, wayar, pita pengukur, pemutar skru elektrik, skru snip steamer, kausar dawai dan yang terakhir sekali, stud finder. Kami juga menyertakan sedikit perbandingan tentang siling gantung dan siling PVC. Kebaikan siling gantung ialah kepatasan dan kesederhanaan. Tidak perlu menyelaraskan permukaan siling, lebih selamat dan mudah disenggara. Yang terakhir sekali ialah kemudahan penjagaan. Untuk siling PVC pula, kelebihan dia ialah dia mempunyai jangka hayat yang panjang, mempunyai ciri-ciri penebat bunyi yang sangat penting untuk menamatkan siling. Dan kemasan siling PVC juga ringan dan mudah untuk diuruskan semasa proses pemasangan. Siling PVC juga mempunyai kebolehtahanan suhu yang tinggi. Setiap kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan siling gantung ialah perubahan bentuk akan berlaku apabila ruang dipanaskan. Yang seterusnya ialah berisiko untuk mengumpul wap kelembapan yang pekat. Dan yang terakhir ialah berlaku getaran bahan apabila melakukan draft. Kelemahan siling PVC ialah ianya mudah terbakar. Terdapat segelintir kedai yang menjual PVC yang berkualiti rendah akan menghasilkan sisa toksik yang tinggi yang juga akan membahayakan penghuni di dalamnya. Dan yang terakhir sekali ialah siling PVC tidak mesra udara. Udara tidak boleh bebas dan tidak dapat mengalir dengan baik. Tiang merupakan sebuah elemen yang berfungsi untuk menerima beban mati, beban hidup dan beban daripada daya-daya angin dari rasuk dan memindahkannya ke asas bangunan. Dalam bidang seni bina, tiang dikenali sebagai kolom. Dari segi binaan, tiang dibahagikan kepada dua jenis iaitu tiang pejal dan tiang bina cantum build-out. Terdapat beberapa bahan binaan tiang, contohnya kayu, bata, konkrit dan keludi. Terdapat 4 faktor penting dalam pembinaan tiang. Pertama adalah kepunggakan tiang, kedua adalah kelurusan tiang, ketiga saiz dan ketinggian tiang dan akhir sekali adalah saiz, jenis dan panjang bersita tulang. Jenis-jenis tiang. Terdapat pelbagai jenis tiang yang digunakan dalam pembinaan, tetapi tiang yang paling banyak digunakan ialah tiang konkrit. Jenis-jenis tiang biasanya merujuk kepada bahan yang digunakan untuk membuat tiang. Contoh-contoh jenis tiang adalah tiang keluli, tiang kayu, tiang batu bata dan juga tiang konkrit bertulang. Langkah-langkah pembinaan tiang konkrit bertulang. Pertama adalah membuat tertulang. Tertulang diperbuat daripada keluli tegangan tinggi. Tertulang yang telah disiap perlulah ditegakkan dan diikat bersama-sama dengan tertulang asas menggunakan dawai halus dengan kemas. Tinggi dan lebar tertulang haruslah sama seperti lukisan plan yang telah dibuat. Yang kedua, membuat kotak bentuk acuan dan pelarasan kotak bentuk. Kotak bentuk terdiri daripada 3 aspek utama iaitu pendinding, perembat dan juga pengikat. Kotak bentuk perlu dipasang dengan kemas dan kuat untuk menampung bacuan konkrit yang basah. Kotak bentuk juga perlu didirikan dengan betul tegak bagi menghasilkan konkrit yang sempurna. Tanah yang rata juga membantu dalam kotak bentuk acuan dalam keadaan seimbang untuk memudahkan kerja konkrit. Yang ketiga, membuat konkrit. Konkrit yang dibina dengan mencampurkan simen, batu kasar, air dan bahan tambahan lain bersama-sama. Nisbah campuran konkrit yang baik adalah 1:2:4. 1 bahagian simen, 2 bahagian batu baur halus dan 4 bahagian batu kasar. Proses keempat adalah menuang konkrit ke dalam kotak acuan dan pemerataan konkrit. Konkrit yang telah disiap digaul perlu dimasukkan ke dalam kotak bentuk dengan serta-merta. Pastikan jarak masa antara proses membancur dan proses meletakkan ke dalam kotak bentuk tidak terlalu lama. Proses pemadatan perlulah dilakukan seperti mengetuk-ngetuk atau menggunakan penggetar untuk hasil akhir yang baik. Jangka masa untuk konkrit mengeras dengan sempurna adalah 2 hingga 6 hari. Kaedah pengawetan konkrit adalah seperti konkrit ditutup dengan guni, membanjirkan atau menyembur ke atas permukaan konkrit menggunakan air, menyapu bahan kimia pada permukaan konkrit dan menggunakan wap air steam. Proses kelima, pelepasan kotak bentuk. Pelepasan kotak bentuk dilakukan dengan penuh berhati-hati menggunakan penukul supaya tidak berlaku kecacatan pada konkrit. Dan proses keenam adalah proses kemasan.
Proses kemasan dilakukan untuk menghasilkan tiang yang sempurna. Sebarang kecacatan yang berlaku seperti ketidakrataan pada permukaan tiang yang disebabkan oleh bancuan simen yang kurang sempurna, proses pemecahan konkrit dapat dilakukan agar tiang mempunyai permukaan yang lebih sempurna bagi memudahkan proses pembinaan superstruktur yang lain. Alatan, bahan dan mesin yang digunakan. Pertama ialah simen, kedua adalah batu halus dan batu kasar, pasir, air, kotak tiang bentuk acuan, paku, penyodok, baldi, penukul, pita pengukur, gergaji, tali pembenam, tertulang, mesin pembancur konkrit, pegetah konkrit dan konkrit breaker machine. Perbandingan jenis tiang antara tiang konkrit bertertulang dan juga tiang kayu. Kelebihan bagi tiang konkrit bertertulang adalah lebih fleksibel dan juga penebat haba yang baik, manakala kelebihan bagi tiang kayu adalah murah dan tahan lasak. Kekurangan bagi tiang konkrit bertertulang adalah kos yang tinggi dan kekuatan mampatan yang rendah. Kekurangan bagi tiang kayu adalah mudah terbakar dan mudah reput jika terkena air atau kelembapan. Bagi rasuk pula ialah, bagi definisi rasuk merupakan satu komponen struktur mengufur yang penting dalam sesebuah bangunan. Ianya merentang antara dua penyokong iaitu tiang. Beban yang ditanggung pula oleh rasuk ialah beban yang diterima daripada lantai dan beban binaan seperti iaitu bumbung dan dinding. Beban yang ditanggung akan menyebabkan rasuk ini menerima lenturan iaitu momen dan rincian. Bagi faktor pemilihan rasuk pula ialah yang pertama, jarak tiang yang hendak diletakkan rasuk. Yang kedua, tanggungan rasuk. Seterusnya, bagi reka bentuk rasuk pula ialah rasuk disokong mudah iaitu simply supported beam, rasuk selanjar continuous beam, rasuk hujung terikat fixed end beam, dan last sekali ialah kategori dan jenis rasuk iaitu rasuk utama main beam, rasuk kedua secondary beam, rasuk pengikat tie beam dan akhir sekali rasuk tepi H-beam. Bagi kaedah penyediaan tapak kerja pemancangan tanda untuk kedudukan rasuk perlu dibuat. Kedalaman kerja pengorekan bagi rasuk tanah adalah bergantung kepada tinggi dan tebal rasuk tanah. Penyediaan besi tertulang, saiz dan jenis besi tertulang hendaklah berpadanan dengan lukisan. Besi tertulang hendaklah dipotong mengikut panjang rasuk tersebut. Penyediaan kotak acuan dan kerja konkrit. Kotak acuan hendaklah dipotong beberapa kayu pengikat dan tupang perlu disediakan. Kotak acuan juga hendaklah disediakan terlebih dahulu sebelum besi tertulang dimasukkan. Amalan di tapak ialah besi tertulang diikat di atas acuan yang telah tersedia. Sebelum besi tertulang dimasukkan ke dalam acuan, jurutera hendaklah membuat pemeriksaan terlebih dahulu. Kerana pemeriksaan sekali lagi oleh jurutera adalah perlu setelah besi dimasukkan ke dalam acuan peminaan. Pembinaan rasuk tingkat atas iaitu bagi pembinaan rasuk tingkat 1 dan seterusnya. Acuan untuk rasuk lantai dan kerja konkrit ini dia akan dijalankan secara serentak. Acuan hendaklah dibuka secara berperingkat iaitu bermula daripada sisi. Acuan sangga di bahagian bawah hendaklah dibiarkan sehingga ia mencapai tempoh yang ditetapkan. Seterusnya, bagi alatan, bahan dan mesin bagi rasuk ialah yang pertama, penukul paku, pemotong bar, gergaji pita, pengukur, sesiku L, pembancur simen, kereta sorong, timba, sudik, cangkul, sekup, gunting untuk memotong logam dan papan lapis. Tertulang daripada besi ataupun keluli. Bagi perbandingan jenis rasuk pula ialah bagi kelebihan konkrit bertertulang iaitu jarak yang panjang boleh menanggung beban yang berat.
Selain itu juga, ia tidak mudah terbakar. Bagi kelebihan kayu pula ialah pemasangan rasuk dengan kadar lebih cepat dan mudah. Rasuk kayu juga lebih ringan berbanding konkrit bertertulang. Bagi kelemahan pula konkrit bertertulang ini adalah pemasangan dengan masa yang sangat lama. Konkrit bertertulang ini juga yang berat menyebabkan sukar. Kelemahan kayu iaitu jarak yang pendek dan mempunyai had yang ditetapkan. Selain itu juga, kayu ini juga mudah terbakar. Bagi penyambung pula, definisi bagi sambungan ialah sambungan pada sesuatu struktur konkrit ataupun besi dibuat adalah untuk memastikan struktur tersebut dapat terus berperanan sebagai struktur yang kukuh dan mengekalkan tahap kelasakan yang diingini. Bagi fungsi dan kepentingan pula ialah yang pertama, pengembangan, pertambahan kelembapan dalam konkrit dan perubahan suhu dan cuaca. Yang kedua, pengecutan, kehilangan lembapan dalam konkrit dan perubahan suhu dan cuaca. Yang ketiga, perbezaan dedahan suhu yang tidak sekata pada struktur. Kemudian, kehilangan lembapan yang tidak sekata pada struktur konkrit. Seterusnya, membenarkan struktur konkrit disambung dengan bahan lain, iaitu seperti keluli dan kayu. Faktor-faktor penting pula dalam pemilihan penyambung iaitu yang pertama, jenis binaan yang sesuai dengan penyambung. Yang kedua, bebanan penyambung kepada rasuk. Yang ketiga, bebanan yang diatasi oleh penyambung itu. Kemudian jenis bahan yang hendak disambungkan. Dan akhir sekali ialah saiz dan bentuk penyambung. Seterusnya saya akan mengulas tentang cara-cara membuat sambungan binaan iaitu joints. Jika suatu kerja itu yang terhenti hanya untuk jangka waktu yang pendek dan kerja-kerja seterusnya akan disambung semula pada hari yang sama. Yang kedua, jika konkrit yang terdahulunya sudah keras atau sudah terlalu lama, permukaan yang hendak disambung hendaklah terlebih dahulu dikasarkan, sama ada dengan menggunakan pahat, tukul, bata dan lain-lain. Satu lagi cara ialah dengan membuat lurah-lurah kunci pada permukaan konkrit lama sebelum kerja-kerja mencurah konkrit sambungan dijalankan. Permukaan konkrit lama yang hendak disambung. Bagi alatan, bahan dan mesin untuk penyambung pula ialah penukul, paku, bolt and nut, pemutar skru elektrik, glue PVA. Bagi kelebihan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan tugasan ini, kami dapat menyimpulkan bahawa terdapat pelbagai jenis komponen yang wujud di dalam elemen yang telah disenaraikan seperti bumbung, tangga, dinding, tingkap dan pintu, lantai, siling, tiang rasuk dan penyambung. Elemen yang dinyatakan merupakan elemen yang terlibat dalam pembinaan superstruktur bagi sesebuah bangunan. Kami juga dapat mempelajari sedikit sebanyak tentang kemasan yang diperlukan bagi setiap elemen tersebut. Struktur binaan adalah sangat penting dalam satu pembinaan kerana ia berfungsi untuk menampung beban bangunan dan mengukuhkan sesuatu bangunan. Mengkaji bangunan terlebih dulu adalah sangat penting sebelum memulakan sebarang binaan. Kami juga dapat mempelajari sedikit sebanyak jenis elemen yang disebutkan yang wujud dan selalu digunakan di dalam Malaysia maupun di luar Malaysia. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.